A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pembukaan yang sedikit ini insya-Allah pada hari ini kita mula menyambung insya-Allah sesi tadabbur kita, tadabbur harian, dan kita pada hari ini akan bersama-sama di muka surat yang ke-73 insya-Allah. Dalam muka surat ini kita akan bersama-sama dalam surah Al-Imran daripada ayat 174 sehingga ayat 180 surah Al-Imran, dan kita sebenarnya telah mula menghampiri kepada muka surat yang terakhir daripada surah Al-Imran. Hari ini 24 hari bulan Zulkaidah tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 5 hari bulan Julai tahun 2021. Hari ini hari Isnin. Insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi terus kepada kita semangat yang kuat insya-Allah untuk bersama-sama dan untuk mendalami, memahami hanya sedikit saja daripada apa yang kita mampu. Hanya 30 minit insya-Allah, lebih kurang kita akan bersama-sama dalam sesi tadabbur. Jadi insya-Allah saya akan mulakan sedikit pagi ni dengan sedikit bacaan tilawah sedikit insya-Allah untuk kita memberkati majlis sesi kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu zu fadlin azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam peperangan Uhud, iaitu kisah yang berlaku sepanjang peperangan Uhud dan juga kisah-kisah yang berlaku sama ada sebelum daripada peperangan Uhud sikit ataupun selepas daripada itu sedikit. Jadi kita akan lihat pada hari ini sambungan ayat yang kita baca pada hari ini adalah merupakan sambungan daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ni, iaitu muka surat 72. Dalam muka surat 72 kita tengok ayat yang terakhir dalam muka surat tersebut, ayat yang terakhir iaitu ayat 173. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Jadi apa yang kita insya-Allah masih ingat insya-Allah iaitu selepas daripada peperangan Uhud ini terdapat satu peperangan lagi iaitu Hamra'ul Asad. Selepas daripada itu ada satu lagi peperangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, iaitu peperangan yang dinamakan sebagai Badar Al-Mau'id. Bukan Badar yang pertama, bukan Badar Al-Kubra, tapi dikatakan namanya adalah Badar Al-Mau'id ataupun Badar Al-Thaniyah, ataupun disebutkan juga sebagai Badar As-Sughra ataupun Badar Al-Mau'ad. Jadi apakah cerita ini? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah macam berjanji dengan sebab Abu Sufyan ni tak puas hati, kita sebutkan Abu Sufyan tak puas hati dengan apa yang berlaku dalam peperangan Uhud ni. Jadi mereka nak datang kembali, tapi lepas tu kembali semua takut apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah tu selepas perang Uhud. Jadi mereka rasa mereka dah habiskan, rupanya tak habiskan. Jadi mereka janji nak perang lagi tahun depan tu. Jadi datanglah mereka dengan dikatakan tentera mereka lebih kurang 2,000 orang. Jadi mereka pun datang menuju ke Madinah. Tapi Nabi SAW pun keluarlah daripada Madinah Al-Munawwarah menuju ke Badar. Jadi pertemuan mereka dijanjikan di Badar. Jadi Nabi SAW, perkara ni dikatakan berlaku dalam riwayat mengatakan berlaku pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tahun yang keempat. Perang Uhud tadi tahun yang ketiga. Tahun yang keempat iaitu dalam bulan Sya'ban, maka Nabi SAW pun keluarlah dengan lebih daripada 1,000 orang tentera, dengan dikatakan pada masa itu ada 8 ekor kuda. Jadi mereka datang dan menunggu selama lebih kurang 8 hari. Mereka menunggu di mana? Di Badar. Tapi tak datang-datang. Abu Sufyan ini datang separuh jalan, dia takut. Dia naik takut, dia rasa tak berpadan, tak berbaloi, tak macam inilah. Akhirnya dia patah balik ke Mekah. Jadi Nabi SAW ni menunggu di sini, menunggu di Badar. Dan pada masa itu ada pasar. Pasar maknanya orang Arab datanglah, semua orang Arab semua datang ke Badar pada masa itu untuk membeli belah dan sebagainya. Dan Abu Sufyan ini dia takut nak datang, tapi dia telah menghantar seorang yang bernama Nu'aim bin Mas'ud Al-Asja'i. Nu'aim bin Mas'ud Al-Asja'i ini
kita akan dengar nama dia selepas daripada ni, iaitu dia ni dalam peperangan Khandaq selepas itu tahun yang kelima, dia dah masuk Islam. Tapi pada masa ni dia masih kufur lagi. Jadi dia telah datanglah, konon-kononnya datang untuk menakut-nakutkan orang Islam pada masa itu. Jadi dia kata, tentu ni hebat, tentu macam ni Abu Sufyan ni hebat, dia kata. Jadi konon-konon dia nak menakutkan lah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini tak takut. Orang Islam tak takut kan. Apa semua cerita tu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini. Mereka pun selepas daripada menunggu 8 hari di Badar ni, dah ada pasar, jadi orang Islam pun berjual beli dan sebagainya, dan mereka dapat untung sekali ganda. Jadi inilah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang akan kita baca pada pagi ini, iaitu ayat yang ke-174 daripada surah Al-Imran. Jadi Allah Ta'ala kata, fanqalabu bini'matin minallah. Mereka pun baliklah, balik semula ke Mekah, raja'u, balik, minta maaf, bukan ke Mekah, ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka baliklah semua ke Mekah, ke Madinah bini'matin minallah, dengan membawa nikmat daripada Allah, iaitu peperangan tak berlaku pun, tapi dapat harta, dapat hasil jualan, dapat macam-macam lagi lah, keuntungan daripada tu, wa fadlim, dan juga mendapat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa lam yamsashum su, Allah Taala kata tak terkena apa-apa su pun pada mereka. Maknanya peperangan tak berlaku, luka tak ada dan sebagainya. Mereka, maknanya Masya Allah kan, mereka mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka itu mengikut ridwan Allah, iaitu mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengikut arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak mereka keluar, jadi mereka keluar, Masya Allah kan. Jadi sebab itulah mereka ni, Allah nak kata mereka ni wattaba'u ridwanallah, mengikut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wallahu zu fadlin azim, Allah Taala kata dia mempunyai kurnia yang besar. Maknanya kalau dia nak beri kepada kita, maknanya dia boleh beri kepada kita kan. Kalau Allah Ta'ala tak nak berlaku peperangan, boleh Allah Ta'ala tak berikan peperangan, tetapi berlaku keuntungan pula yang besar kan, sebagaimana yang berlaku dalam Badar As-Sughra ataupun Badar As-Thaniyah, dalam peristiwa ini, sebagaimana ayat yang kita baca, ayat 174 sebentar tadi. Sekarang kita pergi pula kepada ayat 175. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, innama zalikumus syaitan, innama zalikum syaitan, sesungguhnya itulah tu apa, itulah merefer kepada ayat 173 sebelum daripada ni, iaitu apa, ayat 173 mengatakan bahawa, iaitu yang orang Quraisy itu dia menghantar Nu'aim bin Mas'ud tadi tu untuk menakut-nakutkan tu. Jadi Allah Ta'ala kata, innama zalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu, yang mana syaitan itu, syaitan sebenarnya tu kan. Ada yang kata itulah syaitannya Nu'aim bin Mas'ud pada masa itulah kan, sebab dia kufur lagi pada masa itu. Ataupun yang kata itu adalah merupakan ganti kepada syaitan, wakil kepada syaitan. Syaitan sebenarnya nak menakut-nakutkan, jadi dia hantarkan seorang seorang melalui manusia lah kan, iaitu Nu'aim bin Mas'ud tadi tu, menakut-nakutkan. Yukhawwifu, Allah Ta'ala kata yukhawwifu awliya'ahu, untuk menakut-nakutkan dengan tentera. Awliya itu maksudnya tentera Abu Sufyan tu. Jadi nak menakutkan orang Islam, jaga tu tentera tu, hebat mereka ni, Allah hebat mereka, tentera besar, konon-kononnya menakut-nakutkan. Kemudian fala takhafuhum, Allah Ta'ala kata jangan takut pada mereka, wa khafun, dan takutlah kepada aku. Takut pada aku maknanya iaitu dengan takutlah jika sekiranya kamu ini meninggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman, takut pada aku. Kita tengok kan ayat ni, maknanya kan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang peperangan Uhud, tentang apa yang berlaku selepas daripada itu, iaitu peperangan Badar Al-Sughra. Jadi kita tengok ayat tu adalah khusus lah kalau ikutnya, tetapi kita boleh bacakan, bila kita baca ayat-ayat ni kita akan tengok bahawa dia adalah umum. Jangan takut pada syaitan. Syaitan ni memang kerja dia menakut-nakutkan kita kan. Dan memanglah dalam kehidupan kita pun dia akan menakut-nakutkan, dia akan buat macam ni. Jadi semua perasaan yang takut kepada manusia, takut kepada makhluk, takut kepada dunia, takut kepada apa-apa itu sebenarnya adalah daripada syaitan. Kalau takut, memanglah kita ni takut kan, tetapi kalau takut sehingga kita, maksudnya sehingga kita ini meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sanggup gadai, sanggup jual perintah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kerana takut manusia. Jadi itu adalah satu benda yang memanglah bertepatanlah dengan ayat ni, apa yang berlaku kepada orang Islam pada ketika itu. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri, wahai Muhammad, wala yahzunkal ladzina yusari'un, orang-orang yang bersegera kepada kekufuran ini. Bersegera kepada kekufuran ni siapa? Dia sama ada mungkin orang munafik ataupun orang-orang Mekah tu kan, orang-orang Mekah yang memang suka sangat kepada kekufuran, yang memang
nampak tak nak jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wala yahzunka, jangan kamu sedih. Maksud jangan kamu sedih ni ialah artinya jangan kamu hirau sangat dengan kekufuran mereka tu, dan janganlah kemenangan mereka juga kemenangan mereka dalam peperangan Uhud lah kan. Ini cerita kan refer, kalau lah kita tengok lah sebagai contohnya, kita tengok orang kafir ni menang, orang kafir ni hebat, orang kafir ni gini kan. Of course kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berusaha kan, untuk jadi hebat. Tetapi kalau kita melihat mereka ni mendapat kehebatan, mereka mendapat begini kemenangan dan sebagainya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi warning kepada kita, jangan kamu rasa sedih dengan sebab kemenangan mereka, dengan sebab ramainya mereka, dengan sebab hebatnya mereka. Allah Taala kata innahum lan yadurrullaha syai'a, mereka ni tak akan dapat memberi mudarat kepada Allah. Maksudnya mereka ni walaupun hebat mana pun mereka, takkan efek Allah Taala. Takkan rasa macam Allah ni hina ke, Allah ni dah kalah ke, tak. Jangan kan. Allah Ta'ala kata lan tidak selama-lamanya, lan yadurrullah, mereka tak akan dapat memberi mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak akan memberi efek kepada Allah Subhanahu Wa Taala syai'an, sikit pun 1 sen, 10 sen, 1 atom pun tak ada efek apa-apa pun. Dalam satu hadis yang lain Nabi SAW berkata menyebutkan bahawa kalaulah semua manusia atas dunia ni kan sejahat-jahat, maknanya dalam keadaan yang sejahat, paling jahat di kalangan manusia, siapa? Makna afjari qalbi wahidin minkum, maknanya orang yang paling jahat. Kalau kita katalah Firaun dah paling jahat, katakan Firaun paling jahat. Jadi semua orang tu Firaun semua atas dunia ni, katakan, adakah dia mengefek kepada Allah? Tak. Allah Ta'ala kata dia tidak memudarat langsung pada Allah. Jadi artinya makhluk ni tak dapat memberi mudarat kepada Allah. Jadi oleh kerana itu janganlah kamu sedih, janganlah kamu takut, janganlah kamu ni peduli sangat. Peduli itu bukan erti peduli tak biarkan, tak, tapi maksudnya pedulinya jangan rasa ter-affected kan. Allah apa ni? Innahum lan yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala ni tak nak beri kepada mereka apa-apa bahagian pun di akhirat nanti, makna mereka tak akan dapat syurga. Itu Allah Ta'ala buat macam tu supaya nampak walahum azabun azim, dan mereka itu akan mendapat apa? Mereka akan mendapat azabun azim. Azabun azim ialah neraka, azab yang besar kan. Maksudnya neraka, kata tafsir jalan lain kan. Jadi seterusnya innal ladzina ishtarawul kufra bil iman, dan Allah tegaskan ini prinsip dia orang-orang yang sanggup untuk membeli kufur dengan iman, maknanya sanggup dia jual iman dia. Orang munafik ke sekarang ni offer depan dia ada kan, iman Islam dan juga ini kufur, tapi mereka sanggup kan, mereka beli kufur tu dengan iman, sedangkan depan mata mereka dah ada Nabi Muhammad SAW dah cerita semua kan, tapi mereka nak benda tu. Allah Ta'ala kata apa kan, lan yadurrullaha syai'a. Sekali lagi Allah tegaskan. Takut kita ni kadang-kadang kan, takut terfikir kan, tak, orang kafir tu kan yang mereka ni kan ambil kekufuran, orang munafik yang ambil kekufuran, yang biarkan Islam ni kan, tak nak ambil Islam ada, tak nak ambil kan, nak biarkan Islam macam tu. Kita jangan rasa bahawa mereka ni akan dapat efek Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, mereka tak akan dapat efek Allah Taala kan. Allah Taala kata ulang, kita tengok kan ayat 2 kali kan, maknanya nak menyatakan kesungguhan bahawa mereka tak efek Allah Ta'ala sedikit pun. Lan yadurrullaha syai'a walahum azabun alim. Yang tadi walahum azabun azim, sekarang walahum azabun alim. 2 kali kan, mana bagi mereka tu azab yang alim, azab yang menyakitkan, yang memedihkan. Yang tadi ayat azab yang besar iaitu neraka lah kan, dua-dua tu neraka. Jadi neraka Allah Ta'ala sebutkan neraka tu adalah azab dia besar, neraka tu azab dia adalah menyakitkan. Seterusnya kita tengok ayat seterusnya, ayat 178. Ayat 178. La yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khair li anfusihim. Allah sebut sini, ini perkara yang berkaitan dengan yang kita panggil dalam akidah dipanggil istidraj. Dipanggil istidraj. Jadi istidraj ni apa? Istidraj ni adalah kita katakan iaitu istidraj ni, kalau siapa yang sedang mendengar sekarang tolong bagi respon sama ada suara okey tak okey. Jadi apa ni istidraj ni apa? Istidraj ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang tidak beriman ataupun orang-orang yang ahli maksiat dengan kehebatan. Kita nampak dia hebat, kita nampak dia sehat, kita nampak dia apa ni kan, semua sekali nampak kadang-kadang perkara ni menyebabkan orang-orang mukmin ni dia kagum
Dia rasa pelik kan. Dia pun nampak kufur, dia pun ahli maksiat tapi sihat je, tapi okey je, nampak macam kaya je, nampak macam dapat nikmat je. Kadang-kadang dia tu menyebabkan orang Islam tu rasa macam confused sikit kan. Dia makan affected. Jadi Allah SWT sebutkan kat sini kan. Allah Ta'ala sebutkan apa? Dia kata kan, wala yahsabanna. Ada dua qiraat di situ. Ada dua qiraat. Qiraat yang pertama ialah wala yahsabanna. Ada satu qiraat lagi ialah wala tahsabanna. Dengan tak, baca dengan tak. Tak tu makna, kalau tak tu maknanya jangan kamu maknanya. Kalau yahsabanna menyangka, maknanya dia menyangka, mereka menyangka kan. Jadi Allah SWT sebutkan sini wala tahsabanna atau wala yahsabanna, iaitu janganlah orang-orang kafir itu menyangka, ataupun janganlah kamu ini menyangka, gitu, janganlah kamu menyangka allazina kafaru annama numli lahum khair. Apabila kami numli, Allah Ta'ala kata numli tu kami, numli dengan nun, numli. Apabila kami numli tu maknanya imla', imla' ni maknanya memberi tempoh, numahil maknanya memberi tempoh. Apa memberi tempoh tu maksudnya ialah mereka ni tak mati-mati juga kan, ataupun mereka ni menang pula tu kan, tu numli ni. Allah Ta'ala berikan tempoh kepada mereka, memanjangkan umur mereka dengan memberi seolah-olah macam memberi kemenangan kepada mereka. Janganlah kamu sangka, Allah Ta'ala kata wala tahsabanna atau wala yahsabanna, janganlah orang kafir itu sangka bahawa annama numli lahum khairul li anfusihim, benda tu baik untuk mereka. Jangan kamu fikir bahawa dia tu baik untuk mereka. Jangan mereka pun sendiri fikir bahawa ianya adalah baik untuk mereka. Kalau kita fikir macam tu, satu kesalahan. Jadi Allah Ta'ala kata bukan dia tak baik untuk mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma. Kenapa Allah Ta'ala ni habis tu memberi umur yang panjang pada mereka? Kadang-kadang tuan, kita tengok umur dia sampai 90, 100. Macam mana dia boleh hidup kan? Kadang-kadang dia tu ya Allah, minum kadang-kadang tu. Kadang-kadang dia tu adalah kufur kan. Atau kadang-kadang dia ni buatlah maksiat apa-apa, tapi tengok-tengok umur panjang. Jangan kamu sangka bahawa itu adalah baik untuk mereka. Jaga kan. Allah Ta'ala kata innama numli lahum liyazdadu isma. Jadi sebab itulah kita ni kan dilarang. Kalau kita ni nak mati je kan. Wala yatamanna yanna ahadukum al-maut. Nabi kata, janganlah kamu ni bercita-cita nak mati kan. Sebab apa? Kerana ada satu musibah yang terkena pada kamu. Tapi kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala ni kan, kalau umur panjang tu baik, maka berilah umur panjang. Kalau umur panjang tu tak baik, maka janganlah beri umur panjang pada kita kan. Jadi yang penting ialah kita berusaha untuk istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu dan menambahkan kebaikan kita kan. Jadi kita tak nak macam ni kan, iaitu panjang umur tapi liyazdadu isma. Rupa-rupanya apa? Untuk menambahkan dosa mereka kan. Walahum azabun muhin, dan bagi mereka itu azab yang muhin, azab yang menghinakan. Maka Allahu liyazaral mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah Ta'ala kata ni. Jadi makna Allah Ta'ala ni sebenarnya adalah sedang menceritakan ni apa yang berlaku dalam perang Uhud ni. Sebenarnya perang Uhud ni sangat menyedihkan orang mukmin lah kan. Jadi mereka rasa macam Allah, kenapalah berlaku macam ni, kenapa berlaku macam ni, kenapa berlaku. Jadi mereka pun sedih banyak. Sebab itulah Allah memberi hiburan, menceritakan macam-macam kepada orang-orang mukmin ni supaya mereka ni sedar, mereka ni ingat, mereka ni balik kan. Jadi Allah Ta'ala kata apa kan? Allah Ta'ala kata sini kan, maka Allahu liyazaral mu'minin. Allah Ta'ala tak akan biarkan orang mukmin itu, tak akan biarkan ala ma antum alaih, dalam keadaan macam tu saja. Maknanya Allah Ta'ala tak akan biarkan. Sebab apa? Apa yang keadaan macam tu saja? Sebab keadaan orang Islam tu pada masa tu, ni peperangan tahun yang ketiga kan. Tahun ketiga ni selepas daripada Badar tahun yang kedua, kemudian Uhud tahun yang ketiga. Selepas daripada peperangan Badar ni, berlakulah satu benda yang tak muncul sebelum daripada itu, iaitu apa? Adanya orang-orang munafik. Jadi orang munafik tu di tengah-tengah orang Islam. Jadi bercampur aduk kan. Siapa yang munafik sebenarnya? Siapa orang Islam sebenarnya? Yang betul-betul jadi tak tahu kan. Mana kita tahu? Kan mana orang Islam tahu? Nabi of course lah kan, Allah Ta'ala beritahu kepada dia, tapi orang-orang kita ni, orang biasa ni mana tahu kan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak akan biarkan macam tu saja, bercampur aduk di antara orang mukmin. Tapi Allah Ta'ala sebut sini kan, Allah Ta'ala kata hatta yamizal khabitha minat tayyib, sehingga Allah Ta'ala akan bezakan, akan pisahkan, akan nampakkan di antara al-khabith iaitu orang munafik dengan at-tayyib iaitu orang beriman. Jadi al-khabith,
Allah Ta'ala beri gambaran terus kan bahawa mereka ni kotor, comok, apa ni khabis, buruk, apa lagi nak khabis ni maknanya satu benda yang jelek kan. Satu Allah Ta'ala akan pisahkan, Allah akan nampakkan. Jadi antara yang berlaku ni ialah peperangan Uhud ni. Peperangan Uhud ni ialah Allah Ta'ala nak nampakkan, tengok mereka tu balik. 300 orang dah balik. Dah ada satu tanda dah. Jadi Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran kan, mereka ni balik. Jadi Allah Ta'ala start sebutkan al-munafikun aw allazina nafaqu dan macam-macam lagi kan. Jadi orang Islam pun mula nampak dah. Jadi orang sebelum daripada tak nampak, jadi mula start nampak kan. Jadi Allah SWT sebut sini, dia kata wa ma kana Allahu liyatli'akum al-ghaibi. Allah tak akan cerita, tak akan nampakkan kepada kamu ghaib. Allah Ta'ala tak, ghaib maknanya siapa munafik, siapa tak munafik. Mana kita tahu? Sebab apa? Allah Ta'ala tak akan, wa ma kana Allah liyutli'akum. Allah Ta'ala tak akan tunjukkan, Allah Ta'ala tak akan nampakkan kepada kamu semua siapa munafik, siapa nifak, siapa mukmin sebenar. Maknanya cara nampak ghaib ni Allah Ta'ala tak beri. Cuma Allah Ta'ala kata sini kan, Allah Ta'ala kata walakinnallah yajtabi min rusulihi man yasha. Tapi Allah Ta'ala akan pilih siapa daripada rasul-rasulnya yang akan diberitahu tentang perkara ghaib ni. Maknanya even rasul-rasul semua, rasul-rasul yang ramai lah kan, tak semua tahu perkara ghaib, tapi ada benda-benda yang Allah Ta'ala beritahu. Jadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala beritahu siapa yang munafik di kalangan sahabat-sahabat kamu ni. Itu. Jadi Nabi dah orang, tapi kita tak tahu. Kita orang-orang biasa tak tahu. Jadi Nabi tahu, kemudian Nabi lah melalui peristiwa-peristiwa seperti Uhud, kemudian seperti Tabuk, seperti ini, banyaklah kan peristiwa-peristiwa yang berlaku di sepanjang zaman tu, maka akan menyerlahkan sedikit demi sedikit orang-orang yang munafik ataupun sifat-sifat yang munafik yang sepatutnya dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala kata selepas tu kan, fa'aminu billahi wa rusulih, oleh kerana itu maka hendaklah kamu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Jangan kamu ikut jejak-jejak langkah orang munafik ataupun dengan perangai-perangai munafik ni. Wa in tu'minu wa tattaqu, kalau kamu beriman, kalau kamu bertakwa. Bertakwa situ maksud apa? Iaitu kamu takut kepada sifat munafik tu. Jangan buat perkara munafik tu. Kalau kamu maka berimanlah, bertakwalah, maka Allah Ta'ala kata falakum ajrun azim, kamu akan mendapat pahala yang besar. Jadi kalau kita tengok ayat tu kan macam umum saja kan, tapi sebenarnya ialah orang yang memahami sebab nuzul dia, memahami keadaan dia, suasana pada masa tu kan, suasana ayat ni turun, maka akan fahamlah bahawa sebenarnya adalah Allah Ta'ala nak sebutkan kenapa berlaku macam ni, kenapa kekalahan dia macam ni, kekalahan kan. Jadi kita tengok kan kenapa Allah Ta'ala cerita benda gaib, apa maksud benda gaib kat sini kan. Walaupun ayat ni umum kita katakan, tetapi sebenarnya ialah dia tu menceritakan tentang siapa orang munafik, siapa tak munafik. Seterusnya ayat 180 insya-Allah. Wala yahsabanna, sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala kata wala yahsabanna, ataupun ada dua qiraat di sini. Qiraat yang pertama yahsabanna, qiraat yang kedua tahsabanna dengan tak. Jadi kalau tak tu maknanya kamu, kalau yahs maknanya mereka. Jangan gitu. Jadi janganlah orang-orang yang bakhil. Ini cerita pasal bakhil pula. Iaitu orang-orang yang Allah Taala berikan kurniaan kepada dia. Allah Taala beri harta kepada dia. Allah Ta'ala beri kemudahan kepada dia dalam hidup dia. Jadi tiba-tiba mereka ni bakhil, mereka rasa sayang. Jadi Allah Ta'ala sekarang kutuk Allah Ta'ala marah kan kepada orang yang bakhil ni. Jadi Allah Ta'ala sebut sini wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Allah sebut sini Allah Ta'ala yang mengurniakan kurniaan. Atahum maknanya membawa datangkan kepada dia min fadlihi, daripada kurniaannya, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala ni banyak kurniaan, dia mempunyai kurniaan yang sangat banyak, boleh dia nak beri pada siapa-siapa boleh. Tapi apabila dia beri pada seseorang, tiba-tiba orang tu bakhil. Kenapa dia bakhil? Orang tu bakhil kata dia rasa bahawa bakhil tu baik untuk dia. Huwa khairul lahum. Dia rasa bakhil. Ya tadi tu ialah apa, tentang apa ni, pasal tu dia umur panjang. Sekarang ni pasal bakhil pula. Orang yang bakhil tu dia rasa bahawa kebakhilan tu baik. Memanglah dia nampak macam baik lah kan, sebab harta dia tak terpisah daripada dia. Setengah ulama kata ayat ni maksudnya ialah zakat. Maknanya tak nak bayar zakat. Maknanya zakat pun orang miskin, ataupun untuk infak umum, secara umumnya infak.
Dia rasa bila dia tak infak, bila dia rasa tak bayar zakat, dia rasa itulah baik untuk dia. Sebab apa? Harta dia tak terpisah daripada dia. Dia maknanya number banyak lah kan. Kalau tak nak beri zakat ni banyak juga kan, ratus-ratus fikir nak infak ni banyak juga kan, ratus-ratus habis kan. Jadi mungkin terfikir tu kan tak. Jadi sebab itulah Allah SWT sebut sini, Allah Ta'ala kata sini, iaitu apa, janganlah kamu sangka, janganlah mereka, orang-orang yang mereka ni, orang-orang yang bakhil ni, Allah Ta'ala dah beri kepada dia kekurniaan, dia rasa kebakhilan tu adalah huwa khairul lahum. Bahkan Allah Ta'ala kata apa? Bal huwa syarrul lahum. Bahkan itu adalah buruk untuk mereka. Sebenarnya buruk untuk mereka tu. Kadang-kadang kita ni sangka bahawa satu benda, tapi sepatutnya kita ni ialah merefer kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merefer kepada ayat Allah, merefer kepada hadis. Kalau ayat Quran cakap macam tu, kalau Allah Taala menyuruh macam tu, artinya benda tu adalah kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita tak nampak kebaikan pada benda tu, tapi apabila Allah Taala suruh, kita yakin teruskan bahawa itu adalah baik. Walaupun kita tak nampak kebaikannya di mana, tapi bila Allah Taala suruh, dah confirm Allah suruh, maka itu adalah baik untuk kita. Jangan banyak fikir-fikir lagi kan. Makna fikir ini baik ya, di mana baiknya saya tak nampak pun. Boleh kita mencari kebaikan, boleh kita mencari hikmah, tetapi janganlah hikmah itu menyebabkan kita ni rasa kita ni lebih tahu daripada Allah. Tak nampak hikmah, kita pun tak nak buat. Sedangkan Allah Ta'ala bila suruh kita sesuatu benda, bila memerintahkan kita sesuatu benda, itu mesti ada kebaikan di situ. Jadi kita sebut sini, dia sebut di sini kan, janganlah orang-orang yang menginfak itu rasa itu adalah baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah Ta'ala kata sayutawwaq ni artinya lah mengikat benda tu pada leher. Maknanya kan, dia akan dibawa pada hari kiamat sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. Benda-benda yang disayang sangat tu, benda-benda yang dia tak nak berpisah tu, Allah Ta'ala akan ikat dia pada leher dia pada hari kiamat. Ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat dia akan bawa benda tu. Maka Allah Ta'ala kata akhir Allah Ta'ala sebutkan walillahi mirasus samawati wal ardi. Nak beritahu ni, Allah Ta'ala beritahu kita ni kan, nak beritahu ni Allah Ta'ala lah yang miras. Miras ni kalau ikut kita bahasa Melayu, miras maknanya harta peninggalan kan, maknanya kan, iaitu Allah Ta'ala nak beri bagi Allah. Semuanya akan kita beri ke kita tak beri ke, dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ni mempunyai miras yang banyak kan. Allah Ta'ala kata apa banyak tu? Langit bumi, semua langit bumi yang milik dia. Maknanya kau nak beri pada kita tak ada masalah pun kan. Cuma dia nak beri dengan hikmahnya kan. Jadi oleh kerana itulah, kalau kamu tak nak beri kepada Allah, sebab bila kita ni infak di jalan Allah, artinya kita seolah macam memberikan apa yang diminta oleh Allah SWT. Sebab tu dalam setengah ayat dia kata ialah seperti man yuqridullah, siapa yang nak memberi hutang kepada Allah. Bukan memberi hutang Allah Ta'ala nak memerlukan hutang kita, tak kan, tapi Allah Ta'ala nak minta, nak tengok kan, nak beri tak nak beri. Jadi bila seorang tu tidak bakhil, dia infakkan harta dia fi sabilillah, artinya ialah dia telah memberikan sesuatu yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Taala tak perlu pun benda tu, tapi Allah tengok kita ni bila diberi sesuatu benda macam harta, pinjaman, harta Allah Taala beri pada kita. Jadi Allah Taala nak tengok sekian yang diberi pinjam ni, nak beri tak nak beri balik kan. Bila Allah Taala nak minta, tiba-tiba kita tak minta. Jadi Allah Ta'ala katakan Allahu miras, langit bumi ni itu milik Allah kan. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekarang apa yang kamu buat Allah Ta'ala khabir. Jadi di situ ada dua bacaan, situ ta'maluna ataupun ya'maluna. Sebagaimana yahsabuna, tahsabuna, maka dia akan, kalau sana tahsabu, kalau sini juga ta'malun. Kalau sana yahsabun, sini adalah gitu kan. Ataupun dua-dua boleh kan. Ada ulama kata ini itu adalah kiraat. Maka jangan kamu sangka bahawa Allah Ta'ala tak tahu apa yang kita semua lakukan. Jadi setakat itulah saja insya-Allah tadabbur kita hari ini, muka surat 73. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi di muka surat 74 insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.